Hai, Assalamualaikum. Sebelum ni saya pernah cakap tentang pantun. So dalam video kali ni saya nak terangkan sikit tentang pertandingan pantun. Okey, kalau dalam pertandingan pantun, biasanya setiap kumpulan macam ada 3 pemantun utama dan 2 pemantun simpanan. Okey, so biasanya kan, kalau contohlah, kumpulan A ni nak bertanding lah dengan kumpulan B. So sebelum bermulanya betul-betul lah lawan pantun soal menyoal pantun, diorang akan diberikan masa untuk mempersembahkan pantun pembukaan. Pantun pembukaan ni adalah macam satu persembahan ringkas lah untuk diorang memperkenalkan kumpulan-kumpulan diorang. So lepas dah habis je pantun pembukaan ni, okey, mulalah rasa berdebar-debar sebab time ni lah dah nak start betul-betul dah pantun, soal-soal pantun ni. Okey, biasanya kan kalau contoh dalam pusingan pertama, okey, pemantun pertama daripada kumpulan A akan jual pantun. Jual pantun ni maksudnya macam akan bagi soalan ikut tema lah, tapi dalam bentuk pantun kepada pasukan lawan, kepada pemantun pertama daripada kumpulan lawan. And then pemantun pertama daripada pasukan B ni kan akan beli pantun tu. Okey, beli ni maksudnya dia akan jawab pula balik pantun tu. Dalam bentuk pantun juga dia akan jawab. And then akan bergilir pula. Dia akan pemantun pertama daripada kumpulan B pula yang akan soal, yang akan jual, dan pemantun pertama daripada kumpulan A pula yang akan beli. Biasanya kalau sebelum nak jual pantun, nak bagi soalan pantun tu, pemantun-pemantun akan bercanda sikit tau. Bercanda ni apa? Bercanda ni macam ikutlah, dia macam 15 saat macam tu kalau kita nak nyanyi sikit ke, kalau kita nak macam borak-borak sikit ke, bukan borak yang panjang, dia macam 15 saat macam tu. So in time ni lah macam kononnya kita nak psycho-psycho lah pihak lawan time tu. And biasanya kalau macam saya akan bercanda macam, saya akan nyanyi sikit, dia saya akan cakap, dia saya akan jual lah saya punya pantun. Contohnya macam kalau contohlah dapatlah pemantun lelaki ke perempuan kan, saya akan macam, tanya sama hati apa asal sayang, adakah tandanya nampak dipandang? Kanda, pandanglah sini. Lepas tu saya akan berdiri, saya akan bagilah soalan saya. Okey, kalau nak cakap tentang format pantun, dia ada 2 tau. Biasanya dalam setiap pertandingan pantun memang ada 2, iaitu spontan dengan bertulis. So dalam pusingan macam awal-awal kan, macam pusingan saringan, biasanya memang bertulis lah. Tapi kalau spontan pula, dia macam spontan ni mencabar sikit. Kalau spontan, dia dapat soalan, dia tak boleh tengok kertas. So kertas akan diambil, apa yang dia boleh buat, dia kena jawab soalan pantun tu dengan cara dia reka lah jawapan tu kat dalam kepala. Reka lah pantun 4 kerat, samakan rima akhir semua kan. Lepas tu bila sebelum waktu tamat, dah kena bacakan pantun tu. So kalau lupa tu memang masak lah kalau tiba-tiba lupa kan, sebab kalau tiba-tiba blank ke. Kalau macam tentang markah pula, pengiraan markah ni macam mana? So ada isi, bahasa dengan gaya. So isi ni nak tengok lah sama ada menjawab ke tak soalan yang diberikan. Kalau bahasa ni nak tengok rima akhir tu sama ke tak, nak tengok bahasa yang digunakan indah-indah ke tak. And then dekat persembahan ataupun gaya, macam nak tengok lah kita ni gagap-gagap ke tak masa tengah baca pantun tu, intonasi kita sedap ke tak. And lagi satu nak tengok kita punya pemakaian kita. So sebab tu lah kalau macam kita pergi dekat pertandingan pantun, memang kita tengok peserta-peserta pantun ni pakaian diorang memang cantik-cantik. Sebab itu pun kira dalam markah juga walaupun sikit.